Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zakkirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Perbincangan kita dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji, fiqh dalam mazhab Syafi'i, dalam Kitabul Hibah. Al-Hibah maknanya anugerah, pemberian seorang itu pada orang lain. Kita telah bincang tajuk daripada awal Kitabul Hibah ini, anugerah. Sambungan kita pada kali ini dalam anugerah kepada saudara mara, al-hibatu lil aqarib. Maknanya kita beri benda kita ni kepada waris kita, anak beranak kita. Mungkin maksud di sini anak beranak yang jauh. Karena kalau anak-anak kita sendiri akan ada nanti bab di belakang nanti tentang al-hibatu al-ataya lil aulad. Jadi akan mari pula pemberian kepada anak-anak. Oleh kerana anugerah adalah satu amalan yang bertepatan dengan syarak, bahkan digalakkan oleh syarak supaya kita banyak memberi pada orang. Dengan itu anugerah yang diberikan kepada saudara mara, anak beranak kita sendiri, sudah tentu lebih digalakkan. Maknanya kita nak beri satu benda ni, kita beri pada anak beranak kita dulu. Lebih disunatkan dan mendapat pahala yang lebih besar. Maksud sini anugerah barang-barang kita sendiri, harta milik peribadi kita. Jangan pula pergi ambil ayat ni, oleh kerana saya ni ketua ketua sini, bagi anak beranak kita belaka. Jadi tak boleh. Kerana bila kita jadi ketua jabat ataupun apa, maknanya kita memiliki barang kita ni bukan untuk keluarga kita, untuk seluruh orang yang dalam kawasan kita. Itu berbeza. Mana sini anugerahnya harta kita. Yang ni kita bebas nak beri pada siapa. Maka digalakkan beri kepada keluarga sendiri, lebih disunatkan dan mendapat pahala yang lebih besar. Kerana selain mewujudkan suasana harmoni dan saling bekerjasama, anugerah ini juga mengeratkan silaturrahim. Makna silaturrahim, hubungan kita yang ada tali kekeluargaan. Jadi kita beza di antara silaturrahim dengan ukhuwah Islam. Kalau orang ni bukan adik-beradik, bukan waris kita, yang tak ada kena-mengena dari sudut warisnya. Kalau ada kena-mengena apa, dengan tu ada. Dengan tu ada kena belakang kita ni, tak? Itu dia panggil ukhuwah Islamiyah, adik-beradik, persaudaraan Islam. Tapi kalau silaturrahim, maknanya orang yang ada terlibat dengan kekeluargaan, ada sambungan rahim dia. Jadi anugerah ini akan mengeratkan silaturrahim. Allah Subhanahu wa taala telah menggalakkan kita supaya mengeratkan hubungan silaturrahim, sebagaimana firman Allah taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut namanya, yakni nama Allah, serta peliharalah hubungan silaturrahim kaum kerabat. Suratun Nisa ayat yang pertama, mana dalam ayat ini Allah SWT sebut hubungan khas, iaitulah hubungan silaturrahim yang mesti dijaga. Maksudnya adalah kamu berwaspada agar tidak memutuskan hubungan silaturrahim. Perkara ini juga menjadi amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila baginda bersabda. Tengok dalam hadis ini, Nabi kita beritahu apa? Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Ini dalam kitab asalnya macam tu. Dalam kitab kita ni, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Maksudnya sesiapa yang mahu dipermudahkan rezekinya, siapa dia suka nak dapat rezeki murah, diperbanyakkan rezeki dan diberkati rezekinya dan diperpanjangkan umurnya, hendaklah dia menghubungkan silaturrahim. Ini syarat. Hubungan silaturrahim ini besar kelebihan dia. Yang pertama, murah rezeki. Yang kedua, panjang umur.
Mungkin kita tertanya-tanya, murah rezeki itu jelas. Panjang umur macam mana pula? Apakah kalau umur kita 60 tahun dengan sebab kita pergi hubungi silaturahim jadi 80? Gitu maksud dia. Maksud yunsa'alahu fi asarihi, umur dia panjang dengan makna kalau dia mati awal sekalipun, orang ni disebut oleh orang dengan sebutan yang baik, seolah-olah dia masih hidup. Cuba kita lihat orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh di kalangan keluarga kita. Kalau dia mati, seolah-olah dia tu hidup, orang selalu disebut nama dia. Bila ada benda-benda baik, Allahu Akbar, Allah yarham. Kalau ada gemulah ni lah, kalau bahasa Kelantan gemulah. Kalau ada arwah ni lah, orang luar dia panggil arwah. Maknanya orang tak sebut selalu nama dia ni. Masjid kita ni contohnya makmur dengan sebab ada jasa hasil usaha sahabat kita. Jadi maknanya itu di antara panjang umur di situ mungkin juga dengan sebab nama dia sentiasa disebut dan dipuji oleh orang. Jadi setengah orang ni disebut juga nama, tapi disebut dengan sebutan-sebutan yang tidak baik. Itu tidak, kita tak mau. Walau macam mana pun, itu makna yang kedua, boleh kata dipanjangkan umur, boleh jadi dengan makna yang secara zahirnya memang umur orang ni panjang dengan sebab dia silaturahim, pun boleh berlaku. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari dalam bab orang mahu mempermudahkan rezekinya. Jadi dalam syarah dia kata apa sini? Yubsatu lahu, makna Allah Ta'ala luaskan ke atasnya rezeki dan diberi berkat. Kita hari ini muslimin dan muslimat, sebanyak mana rezeki kita ada, tapi kalau tidak berkat, ada faedah ke tak ada faedah? Jawabnya tak ada faedah. Lagi banyak lagi menyusahkan kita, lagi banyak lagi membebankan kita, dan tidak ada pulangan yang baik. Kaya nak pergi masjid tak boleh, kaya nak pergi derma pun tak, maknanya tak ada satu faedah yang boleh dia ambil manfaat daripada hartanya itu, tidak berkat. Yubsatu lahu yunsa'u lahu fi asarihi, mana yutirullahu umrahu. Jadi Allah Ta'ala panjang umur, cara yang kedua. Hadis ini hadis Bukhari dan Muslim. Membalas budi, al-mukafa'atu 'alal hibah. Maknanya kalau orang bagi satu benda kepada kita, hendaklah kita balas budi dia. Boleh jadi inilah di antara adat orang Melayu. Kalau orang bagi benda pada dia, dia nak hantar balik bekas orang itu, mesti ada isi dalam. Tidak ada isi. Paling tidak pun dia beli biskut, letak dalam tu masuk. Bagi buah hulu lah pak kita ni, mudah. Maknanya balas benda tu. Ada, dia tak akan hantar bekas kosong. Balas. Itu dia panggil mukafa'ah. Apakah mukafa'ah ni? Dia tak semestinya dengan barang. Boleh jadi kita balas dengan cara lain. Tengok, coba kita lihat. Bagi orang yang menerima anugerah, orang yang beri benda, kita ni penerima, mereka digalakkan membalas anugerah yang diberikan itu jika dia berkemampuan, kerana mencontohi amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Bukhari meriwayatkan bahawa Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, kana Rasulullah yaqbalul hadiah wa yusibu 'alaiha. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah, baginda akan membalasnya. Hadis ini hadis riwayat Imam Bukhari, nombor hadis 2445. Maknanya ini satu. Dalam hadis yang lain, Nabi kita ajar adab. Yang pertama sekali, tukafi'u, naklah membalas kalau ada benda. Kalau kita tak ada barang, macam mana nak balas? Naklah kita balas dengan doa, jazakallahu khairan. Bila orang benda kita nak balas tak ada benda, kita boleh jawab dengan mulut, balas dengan mulut kita, jazakallahu khairan. Allah Ta'ala balas pada saudara dengan kebaikan kasiran, tambah lagi banyak. Maknanya kita doa kepada sahabat kita tu, Allah Ta'ala bagi kepada dia kebaikan yang banyak. Jadi bila timbul isu jazakallah ni, khaira ni, suka jugalah kita sebut di sini sedikit peringatan atau pembetulan. Ada di kalangan sahabat-sahabat kita ni, dia belajar nak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, bila cakap dengan kita kat jazakallah, tak habis ayat tu. Jazakallah tak cukup. Maknanya Tuhan balas. Balas apa? Balas di sini boleh dua. Sama ada balas baik atau balas tak baik. Wal'iyazubillah. Jadi nak cakap Arab bagus dan dipuji, digalakkan. Semua ayat tu kena habis. Jazakallahu khaira. Allah Ta'ala balas pada Tuhan ni kebaikan. Jadi jangan ambil setengah jalan tu. Break tengah jalan tak boleh. Jazakallah, Tuhan balas. Balas apa? Jadi tak cukup ayat. Jadi ayat dia pun kena break di tempat boleh break juga, jangan break tengah jalan.
Jadi kita belajar bahasa Arab itu bagus, tapi biarlah cukup Arab. Maknanya kalau kita boleh balas dengan barang, kita balas. Dan kalau tak mampu ataupun tak ada benda nak bagi, berilah pada dia doa jazakallahu khairah. Hikmatu masyru'iyatu. Hikmah disyariatkan al-hibah ni kerana apa? Islam meletakkan sasaran, iaitu mewujudkan masyarakat yang ideal, masyarakat yang baik dan harmoni yang hidup berlandaskan semangat kasih sayang dan kemesraan. Inilah asas agama kita. Saling berhubungan dan rapat. Oleh itu syarak telah membenarkan segala perkara yang boleh memantapkan hubungan yang erat sesama anggota masyarakat dan segala perkara yang mampu mewujudkan kemesraan dan keharmonian. Makna segala benda yang kita boleh buat harmoni, kita wujudkan. Anugerah ataupun hebah menjadi salah satu cara yang berkesan untuk mewujudkan suasana ini. Kerana amalan ini menyamai budaya saling hormat menghormati dan berkasih sayang. Menjadi tabiat manusia untuk berasa kasih terhadap orang yang menghormati dan melayani dirinya dengan baik, serta menunjukkan sikap mesra dan hormat terhadapnya. Memang sudah jadi naluri manusia lagu itu. Suka kita terima pemberian orang. Orang pun suka bila dia terima, kita beri. Jadi kena ada tangan ni bagi biar bergeraklah tangan tu. Atas sekali, bawah sekali. Jadi kalau tangan tak di bawah sentiasa, susah juga. Al-yadus sufla semua ni. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas mengetengahkan nilai ini dengan mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahadau tahabu. Nabi berkata, bertukar-tukarlah hadiah, nescaya kamu akan saling berkasih sayang. Jadi jangan kita duk terima saja, kita kena bagi juga pada orang walaupun sikit. Baginda juga bersabda, tahadau fa innal hadiyata tuzhibu wahar sadri. Hadis yang pertama tadi, tahadau tahabu, riwayat Malik secara mursal. Hadis yang kedua ini, tahadau fa innal hadiyata tuzhibu wahar sadr. Hadis ini riwayat Imam Tirmizi. Maksudnya bertukar-tukarlah hadiah, kerana hadiah itu akan menghilangkan kesempitan dada. Wahar sadr ay ghillahu wal haqdu alladhi qad yakunu bainahu. Maknanya dengan kita bertukar hadiah ni akan hilang rasa dengki, rasa sakit hati kawan kita kepada kita. Maklum sajalah dia tengok kita dalam nikmat contohnya. Banyak juga duit, senang hidup, tapi tak pernah sampai rumah jiran kita. Duk main pok dia aja. Jadi apa rasa orang-orang kawan-kawan kita, apa rasa sebelah kita? Jumpa tengah jalan pun, jumpa di kedai kopi pun tak rajin belanja, duk tunggu orang bayar je. Jadi itu pun di antara cara bagaimana nak menghilangkan rasa ghil. Ghil ni rasa sakit hati, rasa sempit dada dan sebagainya. Mana paling tidak pun dengan kita bagi hadiah akan kurang perasaan tersebut kepada kita. Maksud kesempitan dada ini adalah rasa dengki yang mungkin ada dalam jiwa orang tersebut. Bagi menyempurnakan maksud yang baik ini, kita dapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggalakkan penerima supaya menerima anugerah yang diberi dan tidak menolaknya. Maknanya kita lihat orang ni nampak ikhlas dia beri benda pada kita. Walaupun benda tu kecil, benda tu simple sangatlah, orang panggil tidak begitu tinggi nilainya, tapi kita terima. Kalau tak mahu juga ambil bagi orang lain. Penolakan ini akan hanya melukakan hati pemberi. Orang bagi tak saya ambil. Dia akan kata balik, kita bagi benda murah-murah tak ambil. Kalau mari hak mahal-mahal baru ambil. Jadi maknanya perasaan dalam diri dia tu akan terasa kecil hati. Mungkin pemberi akan merasakan orang itu memandang rendah kepadanya. Sebelum ini kita telah sebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan apa? Jangan seorang jiran menghina jirannya walaupun sekadar firsin, tapak kaki kambing. Maknanya kita jangan hina, jangan suruh lemah. Rumah kita tak ada benda lain, ada kaki ayam yang contohnya, buat sup, bagi kepada orang. Dia nak makan tak nak makan, ambil je lah. Kalau kita tak nak makan, kita bagi kepada orang lain. Maknanya penerima pun jangan hina orang yang beri. Dia orang nak beri benda pada orang pun jangan rasa air, tak ada benda ni, duk main sup kaki ayam ni. Kalau bagi ke orang hina kita lah, kita beri, kerana ini saja yang ada di rumah kita. Tak tahu waktu semula ayah kaki pergi ke rumah orang lain, dah ada
poho habis kita belaka itu tak jadi lagi. Naknya maksudnya firsan orang ni tak ada benda lain hot tu ya dia ada. Itu maknanya. Kalau pilih-pilih lebih tak habis ke bagi kau ya. Cerita lain tu. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya Nabi SAW bersabda, "Man balaghahu ma'rufun an akhihi min ghairi mas'alatin wala israfi nafsin." Lagu tu hadis dia. Wala israfi nafsin falyaqbalhu wala yaruddahu fa innama huwa rizqun saqahu Allah azza wa jalla ilaih. Sesiapa yang menerima pemberian saudaranya dalam keadaan dia tidak min ghairi masalah, tanpa diminta. Mana kita tak minta, orang bagi. Dan bukan untuk membanggakan diri. Dia hendaklah menerimanya dan jangan menolaknya. Maknanya kita tak minta, orang itu beri kepada kita pun bukan ada satu tujuan lain. Mana kalau dia bagi kepada kita ni, lepas 2 hari dia akan mari minta benda-benda, tu ada tujuan lain. Kalau istilah orang kita kan ada udai ada sebalik min lah tu. Nah, bagi saja, bukan bagi saja tu, bagi tu nak suruh mari pula senang. Tanya, dia kita atas pun ni sedap ke cik? Oh sedap. Tengah dah sedap molek pengak hola barang nak suruh susu apa ni? Nak suruh sanya tu cerita lain. Ni tak mana. Biarlah kita orang bagi tanpa kita minta dan dia pun tidak ada apa-apa kepentingan. Falyaqbalhu, dia hendaklah menerimanya dan jangan menolaknya. Fa innama huwa rizqun, itu adalah rezeki yang Allah Subhanahu wa taala hulurkan untuknya. Maknanya kita anggap orang beri tadi rezeki Allah taala beri pada kita. Tapi kalau kita duk minta, kita duk cari, itu cerita lain. Walau bagaimanapun, jika wujud alasan yang dibenarkan oleh syarak untuk seorang tidak menerima sesuatu pemberian, dia hendaklah menjelaskan alasannya supaya tidak timbul prasangka dalam hati orang yang memberi. Jadi kalau kita tak boleh terima dengan sebab-sebab tertentu, maknanya kita tak terima ni bukan kerana nak hina dia, tidak, tapi ada sebab lain. Mana kita tahulah kita ni ada kepentingan, kita bagi tahu betul-betul, saya tak boleh terima apa anugerah ini, pemberian ini kerana awak ada kepentingan dengan saya. Yang menyebabkan kita bila ada kepentingan, kita akan ada rasa hutang budi. Jadi bila hutang budi juga mungkin nak lakah orang ke, mungkin nak pitah terik orang ada bermacam-macam, maka pada waktu itu kita kena bagi tahu kepada orang ni, saya tak boleh terima benda ni dengan sebab-sebab yang tertentu. Barulah orang itu puas hati. Supaya tidak timbul prasangka dalam hati orang yang memberi. Inilah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika baginda dihadiahkan haiwan buruan ketika baginda sedang berihram. Jadi kita tahulah orang dalam ihram, dia tak boleh ambil, tak boleh makan, tak boleh memburu haiwan. Sehingga dalam tafsir sewaktu menafsirkan ayat la yabluwannakumullahu bi syai'in minas saidi tanaluhu aydikum wa rimahukum, Allah Taala nak uji kamu ni, orang yang berjalan nak pergi haji ni, dengan binatang-binatang perburuan. Sehingga sahabat bagi tahu binatang haiwan ni mari, arnak mari, berapa mari, kancil mari, duk jalan sekali dengan unta. Boleh pegang telinga arnak tu akak naik. Nak ceritanya betapa jinaknya dia mari, kerana apa? Allah Taala nak uji. Jadi yang menyebabkan apa? Orang dalam ihram tak boleh ambil, tak boleh tangkap haiwan dan tak boleh makan. Jadi cerita di sini Al-Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada, marilah baca kat Melayu ni, daripada As-Sa'bu Ibnu Jusamah radhiyallahu ta'ala anhu, Al-Laitsi radhiyallahu ta'ala anhu, annahu ahda li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam himaran wahsyiya wa huwa bil abwa aw bi waddan faraddahu alaihi falamma ra'a ma fi wajhi qala inna lam naruddahu alayka illa ana hurum. Jadi As-Sa'bu ni telah menghadiahkan seekor himar wahsyi ni, dia panggil kuda keldai liar yang kita sebut sekarang ni sebagai kuda belang tu, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu baginda sedang berada di Abwa atau di Wadan. Abwa ni tengah jalan lagi ke Mekah lah. Kita tahu kan di Abwa ni
tempat meninggal wafatnya mak dia, Abuak, ayah dia mati di Madinah. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menolaknya, Nabi tak mau ambil. Apabila melihat raut muka Sa'bu ni berubah, nampak lain macam. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya tidak menolaknya selain kerana saya sedang berihram. Hadis ini diriwayat oleh Al-Bukhari. Maknanya Nabi beritahu sebab saya tak boleh ambil, bukan tak nak makan benda ni, himar wahsi ni sedap juga dia. Tapi oleh kerana saya dalam ihram, maka tak boleh nak makan benda ni, dia tak boleh ambil, tak boleh terima. Kerana dia tangkap untuk kita orang yang sedang berihram. Jadi ini di antara adab yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita apabila ada halangan daripada menerima sesuatu pemberian, adalah kita bagi tahu kenapa saya tak mahu terima. Memang beginilah berlaku. Kadang-kadang kita sedih juga, makcik tua mari naik teksi sampai rumah kita, ustaz, saya mari daripada kampus sekian-sekian jauh mari. Apa sebab mari? Mari ni kerana dia ada masalah lah. Contohnya ada hal, ada apa, nak minta tolong doa ke dia ke, nak minta tolong apa saja. Jadi bila dia selesai mengadu hal kepada kita, makcik ni dengan boleh kita nampaklah dia tu ikhlas. Bawa keluar duit dalam poket, bagi ke ustaz RM10, bagi dia. Jadi orang lah ni, kalau kita tak ambil dia kecil hati sangat, tapi maknanya macam mana kita nak tolak dia? Kita kena bagi tahu makcik ni orang susah, mari pun naik taksi, jalan kaki tu ubah bukan main payah. Jadi RM10 ni saya terima dan saya bagi balik lah. Hadiah balik untuk tambah balik semula. Menangis dia, teriak. Ustaz tak terima. Bukan tak terima. Tengok nak cerita ikhlasnya orang-orang tua macam ni dah. Dalam keadaan sedemikian. Jadi doa kita akan doa, tak apa. Tapi bukan nak ambil duit. Mana nak tolak hak dia, nak bagi tu. Bukan main begitu susah. Sampai dia menangis. Dia kata Allahu Akbar. Tak nak terima duit dia kerana sikit ke macam mana. Dia akan kasih sikit hati. Sebab RM10 ni. Kalau saya mari 100 boleh jadi ustaz pergi 12 tangan ambil lah. Jadi akan ada timbul dalam perasaan hati dia rasa macam Allah hina lah dia. Jadi kita pasal kena tolak dia dengan cara yang baik. Bukan saya tak nak terima, siapa dia tak nak duit, semua orang nak tak. Tapi saya nak bagi ni, tambah nak balik ni pula. Itu di antara adab. Yang ni maknanya kita kena tolak dengan cara yang baik dan menggunakan pendekatan yang psikologi supaya tidak menggoriskan hati orang-orang lagu ni. Keledai liar di sini ialah kuda belang. Binatang yang boleh dimakan dagingnya halal. Abuak dan Wardan pula adalah dua tempat di antara Mekah dan Madinah. Maksud raut muka yang berubah ialah sedih dan marah yang terbayang di mukanya kerana Nabi SAW menolak. Mungkin kerana merasakan sebab baginda menolaknya ialah baginda marah dan tidak meredainya. Jadi dia bimbang takut Nabi tak redha dengan perbuatan itu. Melalui baginda SAW, jadi apabila Nabi tak redha, perlu diketahui bahawa orang yang sedang berihram dilarang mengambil hasil buruan. Mana Nabi kita jelas, aku bukan tak nak terima, tapi kerana saya muhrim, sedang berihram. Jadi kita kena beza di antara muhrim dengan mahram. Hari ni kita agak, orang kita ni payah nak beza. Muhrim maknanya orang yang sedang pakai ihram. Orang haji pakai ihram tu nama dia muhrim. Anak beranak kita yang tak boleh kahwin dengan dia tu nama dia mahram, berbaris atas. Mahram, muhrim. Dia ada beza sikit lah. Dia tulis dalam khabar dalam buku ke muhrim belaka. Muhrim tu tak, muhrim maknanya orang yang pakai ihram. Kalau yang orang keluarga yang dekat tak boleh kahwin tu nama dia mahram. Kita berpindah kepada yang seterusnya, itulah syarat rukun dan syarat anugerah. Jadi nak bagi benda-benda ni ada syarat, ada rukun dia. Terdapat 3 rukun bagi anugerah hibah, iaitu 2 pihak yang berakad ni. Maknanya pemberi dan penerima dikira orang yang buat akad, buat kontrak. Sirah akad dan barangan yang dianugerahkan. Jadi 3. Yang pertama sekali orang pemberi dan penerima. Yang kedua sirah, lafaz. Hibah tu apa dia, lafaz. Yang ketiga barang yang kita nak beri itu barang yang boleh diterima atau tidak. Setiap rukun ini perlu memenuhi syarat-syarat yang akan kami jelaskan selepas ini, dan kita baca mungkin secara cepat sikit lah. Yang pertama, rukun pertama, 2 pihak yang mengadakan akad ini, pemberi dan penerima, adalah mesti memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, mestilah pemilik kepada barangan yang dianugerah. Jadi jangan duduk bagi bagi orang. Setengah orang ni dia suka bagi, tapi dia bukan hak dia. Jangan. Perai besar kita.
Yang kedua, mesti layak untuk memberi sumbangan. Jadi kena orang ni ada kelayakan. Kelayakan ni maknanya orang yang balik, orang yang akil. Kalau budak-budak kanak-kanak, orang-orang yang tidak siuman, tak boleh bagi. Yang ketiga, mempunyai kuasa penuh untuk menggunakan hartanya. Bukan orang bodoh. Bukan orang bankrupt dan orang-orang lain yang kalau orang ni yang bankrupt, orang ni tak boleh diberi. Rukun yang kedua iaitulah sirah ataupun akad. Penawaran dan persetujuan. Jadi kita tahu dah orang yang boleh beri hibah ni, orang yang 3 syarat tadi, pemilik pada barang, orang yang punya keahlian, orang yang ketiganya ada kuasa penuh untuk beri. Rukun yang kedua, sirah ataupun akad. Penawaran dan persetujuan. Contoh penawaran iaitulah ijab. Ialah pemberi berkata, saya anugerahkan kepada anda. Saya anugerahkan kepada Tuan. Saya pindahkan kepada Tuan. Pindah barang ini pada awak. Saya serahkan hak milik barang ini kepada Tuan tanpa sebarang bayaran. Ataupun saya berikan ia kepada awak. Ini semua lafaz-lafaz yang menunjukkan kepada sarih kita beri. Maknanya aku beri kamu dah benda ni. Saya beri pada awak. Itu jelas. Begitu juga dengan ungkapan saya berikan anda makanan ini. Saya jadikan baju ini hak anda. Jadi semua tu lafaz-lafaz yang jelas. Setengah ucapan ini secara langsung merujuk kepada anugerah kerana ia menggunakan perkataan tersebut. Setengahnya pula diterima sebagai ucapan secara langsung kerana perkataan yang digunakan merujuk kepada pemindahan hak milik tanpa sebarang gantian yang merujuk kepada makna anugerah. Maknanya kalau kita beri benda suruh ganti, itu mana jual. Kesemua ucapan ini tidak memerlukan kepada niat. Jika pemberi anugerah mendakwa dia tidak berniat memberi anugerah tersebut, pengakuannya tidak diterima. Mana kita duduk jalan mari orang-orang saya bagi pada awak ni, kita pun ambil. Tiba-tiba dia pergi isytihar, dia saya tak bagi ke dia. Saya kata saja. Kata buat apa kalau tak nak bagi? Jadi kerana lafaz itu dipanggil lafaz sarih. Lafaz yang jelas dia beri. Jadi kita kena ingat. Kadang-kadang kita ni waktu bercakap kita bagi pada orang. Bila nak bagi sungguh buat macam-macam alasan pula. Saya bukan nak bagi sungguh tadi. Saya cakap aja. Jadi tak boleh. Jangan duk gua tak terkalu. Terdapat beberapa ucapan yang tidak merujuk secara langsung atau tidak langsung kepada anugerah. Jadi ada satu lafaz yang tidak sarih, tak jelas. Macam mana contohnya? Saya pakaikan baju ini pada anda. Ambil baju ini saya pakai kamu. Bukan beri, pakai. Boleh jadi dia suruh terah. Baju dia cantik, baru buat. Nak suruh terah, comel ke tak comel tak? Itu lafaz ni tidak jelas. Tak jelas beri. Saya pakaikan baju ini pada awak. Saya bawa anda menaiki kenderaan ini. Dia buat lalu dengan kereta kita comel, mari naik kereta saya. Naik kereta. Jadi suruh naik, bukan dia suruh bukan dia beri kita. Ucapan-ucapan seperti ini secara simbolik merujuk pada anugerah jika disertakan dengan niat. Jadi awak naik kereta tak beri, suruh naik contoh. Ucapan ini diterima sebagai penawaran jika pemberi berkata dia tidak bermaksud demikian. Pengakuan tersebut diterima dan ia hanya merujuk kepada hutang. Kerana ucapan tersebut juga boleh merujuk kepada hutang dan juga anugerah. Jadi lafaz lagu ni lafaz muhtamal dipanggil. Lafaz yang ada andaian lain. Pada waktu itu kita boleh kata dia beri dan kita boleh kata dia jual. Jadi oleh kerana itu perlu kena tanya balik orang beri itu, awak maksud apa lagu ni? Jual ke beri? Dia kata jual. Kalau jual tak klik, kalau tak nak beli. Maknanya kena rujuk kepada niat orang tu. Jadi dalam masalah lafaz ni ada dua. Lafaz yang jelas tadi tak payah niat. Sama juga dalam masalah orang cerai isteri dia. Kalau lafaz yang jelas tak payah niat dah. Dia kata saya bergorah. Gorah apa jatuh talak dah? Gorah apa benda lagu ni? Kalau lafaz tak jelas, so dia kata pergi balik rumah makmu lah. Itu lafaz tak jelas. Dia suruh pelik mahmud dia tak kata dia cerai. Jadi ini perlu kepada penjelasan daripada orang yang berkata itu sendiri. Jika pemberi berkata saya kurniakan barang ini kepada anda, atau barang ini adalah kurniaan untuk anda, ucapan ini merujuk kepada anugerah kerana perkataan yang digunakan merujuk secara langsung kepada anugerah. Jadi hal ini jelas. Contoh bagi persetujuan qabul pula ialah penerima berkata saya terima, saya setuju, saya telah dianugerahkan, saya ambil. Itu tak apa terima. Maknanya lafaz-lafaz itu alik penerima ni mudah. Alik pemberi itu masalahnya sebab hak dia. Syarat sirah.
Jadi kita berpindah kepada syarat sirah. Dia kata apa tadi? Penawaran dan persetujuan ijab dan kabul mestilah berkesinambungan, mesti sambung. Jangan kata dia kata saya berilah benda ni pada awak, kita pun tak jawab, anggap pun tidak, senyap. Esok mari jawab, ha, setuju. Untuk dia dah tu. Mungkin dia bagi ke orang lain dah benda tu. Iaitu tiada ruang yang dianggap sebagai pemisah menurut amalan yang dipakai, menurut uruf dipanggil. Yang kedua, tidak bersyarat. Contohnya pemberi berkata, jika Zaid datang, saya akan anugerahkan baju ini kepada anda. Mana selagi dia tak mari, tak boleh. Ini kerana anugerah adalah suatu penyerahan hak milik. Sementara penyerahan hak milik tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak tentu wujud atau tidak. Dengan itu tidak sah penawaran tersebut. Jadi benda ni tidak sah. Oleh kerana tidak sah, maka tak jadi. Boleh tarik balik. Yang syarat yang ketiga, tidak bertempoh. Contohnya pemberi berkata, saya menganugerahkan buku ini kepada anda selama sebulan atau setahun. Boleh kita beritahu, itu mana bukan anugerah tu. Itu bagi pinjam nama dia. Sebulan setahun ni pinjaman. Dia panggil i'arah. Ini kerana syarat ini bercanggah dengan kesan akad, iaitulah pemindahan hak milik penuh yang berkuat kuasa serta merta. Maka di sini akan ada dua isu yang terlibat dalam kes ini. Dia panggil satu lagi al-umrah, satu lagi dia panggil ar-rukbah. Al-umrah dengan rukbah ni ada hubung kait dengan syarat sirah ini. Cuba kita lihat secara ringkas. Perkataan umrah itu diambil daripada perkataan al-umur, iaitu pemberi berkata kepada penerima, rumah ini untuk anda selagi saya hidup. Selagi aku hidup, mu duduklah rumah ni. Apakah dia jadi anugerah ataupun jadi pinjaman, bagi duduk je. Ataupun saya serahkan rumah ini kepada anda selagi saya hidup. Kes ni memang banyak berlaku. Berlaku tak berlaku? Berlaku. Orang mari tengok orang baik-baik mari. Awak duduklah. Rumah ni pun nak rutuh dah. Kalau tak ada orang duduk, memang nyemakai dia anak-anak rutuh lama dah. Jadi kita bagi, selagi saya ada, awak boleh duduk. Ataupun selagi awak hidup, boleh duduk. Contohnya. Apa kesan dia? Ataupun sepanjang hidup anda, atau sepanjang hayat anda, atau sepanjang hayat saya, dan apabila saya mati, ia menjadi hak milik waris saya. Jadi anugerah ke tidak? Semua ucapan ini merujuk kepada anugerah, tetapi ia dikaitkan dengan tempoh tertentu, iaitu umur pemberi atau umur penerima. Sebagaimana yang kita maklumi, antara syarat sirah akad ialah tidak dikaitkan dengan tempoh tertentu. Mana syarat dalam anugerah ni tak ada tempoh. Beri terus. Walau bagaimanapun anugerah ini seperti ini dianggap sah dan syarat tadi tidak diterima pakai. Dalam mazhab Syafi'inya, pemberian itu sah, tapi syarat sehingga saya mati, sehingga awak mati itu tak terima. Maknanya bagi terus. Kebenaran ini sebagai suatu pengecualian daripada syarat tadi, kerana berpandukan kepada beberapa hadis sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umrah jaizatun. Umrah maknanya pemberian secara kira umur itu diluluskan, dilepas, dibenarkan. Dalam hadis lain, Al-Bukhari juga meriwayatkan daripada Muslim daripada Jabir radhiyallahu taala katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan bahawa umrah adalah hak orang yang dianugerahkan. Mana kalau dia kata saya beri duduklah siapa saya mati, jadi dia akan jadi milik orang itu terus selalu. Kalau nak kata nak suruh pinjam, bagi kamu duduk rumah ni sebagai pinjaman sehingga saya mati, lain. Tapi kalau kata melapak mutlak, awak duduk, saya bagi rumah ni sehingga saya mati, jadi tak ada dia jadi hak dia terus lah. Ambil je lah. Menurut riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, al-umrah liman wuhibatlah. Umrah bagi orang yang dianugerahkan. Imam Muslim juga meriwayatkan bahawa Jabir radhiyallahu taala berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amsiku alaikum amwalakum wala tufsiduha. Fa innahu man a'mara umra fahiya lillazi u'miraha hayyan wa mayyitan wa li'aqibihi. Tengok ni. Hadis ni hadis Muslim, hadis yang sahih. Nabi kata apa? Jagalah harta kamu, janganlah kamu merusakkannya. Mana kalau mu sayang harta ni, jaga. Sesiapa yang mengucapkan umrah, mana saya bagi rumah ni sehingga ikut umur, ia adalah hak orang yang ditujukan umrah itu, hidup atau mati,
dan kepada keturunannya. Maknanya dia jadi hak milik orang tu dah. Menurut Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam huraian Sahih Muslim, maksud hadis ini ialah baginda sallallahu alaihi wasallam memberitahu mereka bahawa umrah adalah satu anugerah yang sah dan diterima pakai. Anugerah ini menjadi hak milik penerima sepenuhnya dan tidak akan dikembalikan semula kepada pemberi selama-lamanya. Apabila mereka fahami kenyataan ini, maka sesiapa sahaja yang mahukan umrah, dia akan lakukannya secara sedar bahawa benda yang dia beri tadi akan bertukar milik kepada orang yang diberi itu. Sementara sesiapa yang tidak mahu, dia boleh menjauhinya, jangan buat. Ini kerana pada masa itu mereka menyangka umrah sama seperti hutang dan mereka boleh menuntut semula. Mana jelas dalam hadis ini, siapa dia beri bertempoh, maka dia jadi terus hak orang itu. Yang satu lagi yang ada kaitan dengan ini, iaitulah ar-rukbah. Apa makna rukbah tadi? Rukbah ialah apabila pemberi berkata kepada orang lain, rumah saya menjadi milik awak secara rukbah. Apa dia rukbah? Maksudnya jika anda mati sebelum saya, ia akan dikembalikan kepada saya. Awak mati dulu, balik semula rumah. Jika saya mati sebelum anda, ia akan kekal menjadi milik anda. Itu makna rukbah ni. Kalau kita mati dulu, jadi hak dia. Kalau dia mati dulu, kita tarik balik rumah. Boleh jadi orang ni orang baik, kita tak nak bagilah kepada anak-anak dia tak? Contohnya. Apa jadi dengan rukbah ni pula? Istilah ini diambil daripada perkataan bahasa Arab rukub, dengan makna tarakub yang bermaksud menunggu. Maksudnya kita tunggu tu dia mati dulu sebab nak ambil barang tu. Kalau kita mati dulu saja, barang kita balik semula ke tuan dia. Iaitu masing-masing menunggu kematian siapa terlebih dahulu. Ucapan ini juga diterima sebagai akad anugerah yang diakui oleh syarak, walaupun bersyarat tetapi anugerah ini sah dan syarak tersebut tidak diterima pakai. Syaratnya tak terima, barang itu boleh pada orang itu. Ini berpandukan kepada hadis yang mengesahkan amalan ini sama seperti umrah. Jabir radhiyallahu taala meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umrah jaizatun li ahliha war rukbah jaizatun li ahliha, iaitulah umrah dibenarkan untuk pemiliknya, begitu juga rukbah dibenarkan untuk pemiliknya. Hadis ini riwayat oleh Imam Tirmizi dan lainnya. Maksudnya anugerah ini dilaksanakan dan diterima pakai. Kebenaran ini bererti pengecualian daripada anugerah bersyarat yang tidak dibenarkan. Menurut kitab Mughni al-Muhtaj, Mughni al-Muhtaj ni sebuah kitab fiqh mazhab Syafi'i, Syekh Subki berkata, kesahihan umrah dan rukbah bukan berpandukan kepada qiyas, tetapi hadis lebih diutamakan berbanding segala usul segala qiyas. Maknanya Syekh Subki di sini dia mengatakan bahawa kalau mengikut qiyasnya sahlah benda tu sebab hak kita, tapi oleh kerana hadis ada. Hadis mengatakan apa? Tidak sah syarat, sah pemberian. Oleh kerana itu tak boleh lagi, tak mampu lagi kita nak tolak hadis tersebut dengan semata-mata qiyas. Jadi itu di antara apa yang disebut perbincangan kita malam ini. Rukun yang ketiga iaitulah anugerah, barangan anugerah. Jadi oleh kerana barangan anugerah ni agak panjang sedikit, insya-Allah taala kita tangguhkan dulu perbincangan sehingga masuk kepada jalsah kita yang akan datang insya-Allah. Jadi di akhir perbincangan kita tentang pemberian ni, sukalah ana cerita sikit apa yang berlaku pada minggu ni. Iaitulah kita pergi ke hospital Kota Baru. Ada satu persatuan nama dia hospice. Kita tak tahulah tuan-tuan di sini tahu ke tidak makna hospice ni. Hospice ni dia asal daripada orang putih. Tapi di Malaysia, di Kelantan ada satu persatuan dia yang dipengurusi oleh pakar doktor bedah di Kota Baru, iaitu Dr. Imi. Hospice ni persatuan orang-orang yang punya penyakit yang tidak ada harapan sembuh. Waktu dijemput ceramah tu dia sebut motivasi kepada pesakit yang tidak ada harapan sembuh. Dan dalam ucapan ni pun pihak doktor sebut kita semua ni menunggu mati. Tak apalah, memang kita tunggu mati dah. Kan nak tunggu hidup dah. Jadi yang kita nak cerita di sini, persatuan ni bagus bagi orang yang punya pesakit-pesakit. Contohnya kalau adalah di kalangan
anak-anak kita, dalam keluarga kita, minta berlindung lah kalau yang tak berlaku lagi itu, yang sudah ada. Hospis ni khusus untuk orang yang sakit kanser. Macam biasa orang perempuan ni kanser breast dia ni lah, yang menyebabkan pasal kena buai benda ni dan sebagainya. Jadi dia ada persatuan ini akan membantu sampai peringkat kalau orang ni sakit di rumah, nurse ataupun doktor sendiri akan pergi buat lawatan ke rumah orang ni untuk beri semangat dan tengok perjalanan hidup dia macam mana dalam keadaan dia penyakit kanser ni. Jadi kalau ada di kalangan kita yang terlibat dengan ni, boleh daftar pergi ke hospital Kota Baru, hospital Raja Zainab, kata saya nak jumpa dengan Dr. Imi yang ataupun staf dia ni yang terlibat dengan persatuan NGO lah, dia panggil hospice, persatuan orang-orang yang terlibat dengan pesakit yang tidak ada harapan sembuh. Jadi bagus untuk daftar, kerana dia ada juga persatuan ini akan beri bantuan dan sebagainya. Sekurang-kurangnya mereka dapat ziarah rumah orang ni dalam keadaan orang duk sakit berat ni. Jadi ada juga orang yang ambil berat tentang mereka. Itu satu. Jadi dalam cerita kita ambil masalah sikit. Waktu saya bagi ceramah, anak kata tajuk ini saya kurang setuju. Kerana nama tajuk itu pesakit yang tidak ada harapan sembuh. Saya kata hospice ni kalau terjemah daripada barat, memang orang barat yang tidak Islam, dia boleh kata penyakit yang tidak ada harapan sembuh, boleh jadi mereka tidak beriman, tidak adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana kita orang mukmin, orang beriman, kita tak boleh kata tak ada harapan sembuh. Yang kita boleh kata penyakit yang sukar untuk sembuh. Kerana kerja sembuh dan tak sembuh ni kerja siapa? Kerja Allah, kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kuasa kita. Dan saya tengok pada satu cerita yang dicerita oleh Dr. Khalid Al-Jubair daripada Arab Saudi. Pengalaman dia sendiri, ada satu orang pesakit yang dia tak mahu ubat orang ni. Tapi orang Arab ni itu tak cerdik dia pun, orang kampung pun kerti baca Quran. Dia jumpa dengan doktor ni, dia baca ayat Quran, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Doktor dia kata, kalau aku sakit, Allah Taala yang menyembuhkan. Dia baca ayat ini yang dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau sakit, Allah yang menyembuhkan. Jadi takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu hari doktor ni pergi volunteer bertugas di satu hospital dan orang bagi tahu kepada dia, doktor buat persiapan. Kita ada pembedahan besar hari ni. Satu kes yang akan dibawa mari daripada satu daerah lain akan bawa hospital ni. Doktor siap. Bila turun daripada ambulans, rupanya orang yang dia nak bedah hari ni, iaitulah orang yang dia reject kali pertama dulu, yang tak nak dah. Orang ni pesakit ni, bila dia turun tengok doktor yang sama, terus dia baca ayat Quran, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan, bukanmu doktor. Terkejut doktor ni, dia kata tak apa, masuk bilik bedah kita selesaikan masalah. Allah Ta'ala memang bagi sungguh sembuh dengan keyakinan dia baca ayat Quran. Ya, itu tak apa cerita orang lain. Cerita pengalaman betul. Salah seorang doktor pakar bedah yang ada bersama dalam majlis kita pada dalam majlis hospice tu, cerita kepada anak, dia kata saya ada satu pesakit yang telah diputuskan oleh doktor-doktor pakar, pesakit ni mati dalam masa 3 hari. Maknanya pembedahan pun dia tak nak buat dah. Kerana kalau buat pun buat habis ubat, habis masa, habis belajar. Buat rugi kajian contohnya. Orang ni dia beritahu pada anak-anak semua boleh siap kai kapan dan boleh siap lah. Mana kalau nak cari orang gali kubur pun boleh siap. Dalam masa 3 hari tak lebih, mengikut ilmu doktor, mati. Pagi ni dalam perjalanan kita nak pergi ceramah, doktor yang sama, pakar bedah kita ni, hafizahullah ta'ala, telefon kepada saya berkali-kali. Bila kita lepas ceramah, buka telefon tengok miss call dia banyak, anak paling panggil balik. Dia kata, ya ustaz, dia kata saya sekarang ni berdiri bulu roma saya teringat apa yang ceramah yang doktor bagi semalam. Orang yang kita qarar, yang kita buat keputusan, doktor-doktor pakar buat keputusan, orang ni mati dah, hari ni hidup balik, celek mata, khabar, boleh ikut arahan doktor. Doktor kata angkat tangan boleh, suruh ngucap-ngucap. Dia kata kita buat semua dah segala ubat-ubat daripada orang ni. Buat semua ubat. Subhanallahil azim. Jadi kita pun rasa nak kongsilah cerita-cerita sebagai benda-benda lagu ni. Kita tengok tawakal pada Allah SWT lebih daripada segala-galanya. Tidak ada penyakit yang tidak ada ubat. Contohnya boleh jadi tak jumpa ubat, dia mati dengan sebab penyakit tersebut. Tapi jangan putus harap. Jadi doktor ni kata saya naik bulu roma, naik berdiri bulu roma bila saya ingat wa iza maridtu fa wa yashfin, yang kita qara 3 hari, hari ni hari yang keempat yang sepatutnya dia mati semalam, hari ni orang ni celak hidup balik. Subhanallahil azim. Kita pun subhanallahil azim tengok
Maha kaya Tuhan. Kita duduk bicara 2-3 hari lepas. Hari ni orang yang disangka mati hidup balik, dia boleh mengucap ajar, dia mengucap ajar. Jadi tengok kuasa Allah SWT mengatasi segala-galanya. Jadi kita letak depan mata kita segala bala benda, iaitulah wa idza maritu fa yashfin. Kalau sakit Allah yang menyembuhkan. Kalau apa kita susah pun, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Tak situ. Umat Islam hari ni jangan rasa lemah. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Tu tak depan. Kamu jangan duka cita, jangan rasa susah hati. Kamu orang akan duduk di atas tertinggi kalau kamu beriman kepada Allah SWT. Jadi setakat itulah dulu pengalaman yang kita dapat dalam minggu ni. Satu peristiwa yang realiti berlaku kepada ahli pakar-pakar kita, doktor perubatan, dan kita ingatlah satu hospice ini bagus untuk memberi manfaat bantuan kepada orang-orang yang terlibat dengan penyakit sedemikian. Sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.